mencampurkan darah dengan antiserum tersebut. Mari kita lihat sampel darah yang mana yang bergumpal. Alex berkata, sel-sel darah merah saya bergumpal apabila bercampur dengan antiserum anti-A tetapi tidak dengan antiserum anti-B. Apakah maksudnya? Michael bertanya. Ia bermaksud awak tergolong dalam kumpulan darah A. Alex menjawab. Mengapakah sel-sel darah merah saya bergumpal? Tanya Michael. Awak mempunyai jenis darah A. Permukaan sel darah merah awak mempunyai antigen A. Antiserum anti-A mengandungi antibodi anti-A yang bertindak terhadap antigen A, Alex menerangkan. Antibodi anti-A melekat kepada antigen A pada sel darah merah. Kesannya, sel-sel darah merah bergumpal. Adakah ini berbahaya semasa pemindahan darah? Michael bertanya. Ya, antibodi anti-A terdapat di dalam plasma seseorang dengan kumpulan darah B. Jika orang tersebut menerima jenis darah A, sel-sel darah penderma akan bergumpal. Oleh kerana jenis darah A dan B tidak sepadan, pemindahan ini boleh menyebabkan kematian. Berapakah bilangan kumpulan darah yang ada? Tanya Michael. Sistem kumpulan darah ABO manusia terdiri daripada 4 kumpulan, A, B, AB dan O. Alex menerangkan. Ini sungguh menakjubkan. Okey, tu nak imbas balik memori awak memori basic form 3 tentang kumpulan darah. Okey. So kalau tanya tu mungkin yang ada tu baguslah ingat lagi. Saya risau tak ingat langsung. Okey. Jadi kita buka dulu kelas. Firas Iskandar. Baca doa. Firas Iskandar ada? Ada cikgu. Doa. Allahumma aftah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sambung yang semalam tadi saya dah tunjuk introduction, apa dia kita nak belajar hari ni. So untuk tajuk hari ni, okay, human inheritance, okay, ABO, blood groups tapi nak belajar tajuk ni, saya nak semua sekali memori tu masih ada lah memori lama ni. Memori lama tentang basic basic kumpulan darah. So kena ingat balik jenis darah ada 4 kumpulan. Okay, AB dan juga O. So dia klasifikasikan sebagai ABO. Dan yang mana antibody A, antibody anti-A, anti-B. So kena ingat balik Saya cuma go through je, okay. Yang ni bukan nak mengajar tajuk yang basic ni. Saya cuma nak awak ingat balik apa yang dah belajar. Okay, so hari ni kita tengok tajuk yang akan dibentangkan oleh first Alia. Okay, boleh mulakan. Kumpulan darah ABO. Awak ada slide ke? Ada. Okay, boleh tunjukkan? Ni. Saya stop dulu saya punya. Nampak je kan? Okay. Boleh. Okay, clear? Nampak Okay, kumpulan darah ABO. Okay, darah ABO dikelaskan kepada 4 kumpulan, iaitu kumpulan A, kumpulan B, kumpulan AB dengan kumpulan O. Sistem darah ABO dalam manusia merupakan satu contoh bagi alel berbilang.
Okay, alel berbilang ni dia membawa maksud ciri-ciri yang dikawal oleh satu gen dengan lebih daripada 2 alel. Kumpulan darah dikawal oleh satu gen yang terdiri daripada 3 alel yang berlainan pada satu lokus, iaitu alel IA, alel IB dengan alel IO. Alel-alel ni yang akan menentukan jenis antigen yang terdapat pada permukaan membran sel darah. Walau bagaimanapun seseorang itu hanya membawa 2 alel sahaja untuk penentuan kumpulan darah. Contoh, alel IA dengan alel IB adalah alel dominan. Maksudnya dia inilah B besar dengan B besar. Cikgu lagging ke? Tapi saya dengar dan saya nampak. Internet saya memang problem tengah hari. Tengah hari dia buat hal. Pagi elok. Okey. Cikgu tak bergerak. Teruskan. Nampak. Alel IO adalah alel resesif. Maksudnya dia B Tapi kecil saya dengan B. nampak. Okey. Teruskan. Jadi kombinasi alel IA dengan alel IO yang dalam kurungan ni, IA dengan IO akan menunjukkan fenotip darah kumpulan A. Maksudnya dia akan menunjukkan ciri-ciri dalam kumpulan A. Kombinasi alel IB dengan alel IO, IB-IO akan menunjukkan fenotip darah kumpulan B. Ciri-ciri kumpulan B. Okey. Alel IA dan IB Sebab adalah kodominan B lebih dominan Alel IA dan alel IB adalah kodominan terhadap antara satu sama lain. Maksud kodominan ni ialah alel atau gen yang sama hadir dalam perkara yang hidup. Ni contoh dia punya itulah jadual dia. Kalau untuk yang fenotip kumpulan darah ni, kalau A genetik dia IA, IA atau IA dengan IO. Kalau yang kumpulan B, IB, IB atau IB, IO. Kalau AB, dia ada satu je, IA dengan IB. Kalau O pun ada satu juga, dia IO dengan IO sahaja. Contoh pernyataan masalah yang ada dalam buku teks, seorang lelaki yang mempunyai kumpulan darah A berkahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai kumpulan darah B. Terangkan kemungkinan pasangan ini mendapat anak yang mempunyai kumpulan darah O. Penyelesaian dia, kedua-dua ibu bapa ialah heterozygot bagi darah A dan darah B. Maksudnya dua-dua tak sama. So, ni persilangan dia lah. Maksudnya kita pecahkan IA dengan IO. Lepas tu yang IA ni kita akan dapat IA dengan IB dengan IA dengan IO. Okey, gamek. Gamek yang bulat ni. Okey, lagi. So IO pula kita akan pecahkan kepada IB dengan IO, kita akan pecahkan IO dengan IO. IB kita akan pecahkan IB dengan IO. So kita akan silang macam ni. Yang ni kita akan silang dengan dekat sini. Lepas tu yang IO ni kita akan silang dekat sini dengan dekat sini. So fenotip anak akan dapat AB, darah AB sebab dia kat sini AB je kan. Sebab tadi yang kalau kita tengok pada jadual tadi, kalau fenotip kumpulan darah AB, genetik dia IA dengan IB saja. Okey. So kalau genetik anak dia IA, IO, dia akan dapat kumpulan darah A. Kalau IB dengan IO, dia akan dapat kumpulan darah B. Kalau IO dengan IO, dia akan dapat darah O lah. So nisbah dia 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Itu saja. Okey. Ada nak tambah lagi? Tak ada. Tak ada. Ada soalan yang lain? Sekejap. Yang soalan. Any question? Sekejap Member-member yang lain faham ke? Ataupun tengok gambar je, tak faham? Faham. Ada soalan? Faham cikgu. Saya kata faham, okey. Okey, so nanti saya tambah lagi sikit. Ini semua dah okey dah cukup lah tu. Okay. So thank you Alia. Okay, so saya ulaskan balik sikit je. Kalau belum jelas lagi. Lepas ni baru tajuk yang satu lagi ya. Research factor research. Okay. Okay, sekejap.
Okey, ini dia. Sebelum saya ulas yang Alia bentang tadi, yang semalam saya sentuh sikit je yang semalam ni. So tahniah lah yang hantar yang DM saya, okay, tanya jawapan semua tu. Saya seronok lah, ramai yang buat dah hantar. Jadi dia lebih faham lah. Sebab semua ni melibatkan latihan. Tapi saya cari pelajar lelaki memang tak ada lah. Saya tak tahulah kenapa budak lelaki ni. Saya tahu ramai budak lelaki nak masuk engineering. So dia macam tengok bio tu sebelah mata je. Tapi sebenarnya penting untuk awak untuk nak kahwin ke ataupun dalam daily life awak tu, bio ni penting ya, pelajar lelaki. Okay, so kena faham betul-betul. Yang ini yang saya sebut punet tu saya takut salah eja sebab tu ikut sebut je punet tu, nanti takut salah eja. Ejaan kena betul. Nak sebut betul sebutlah panet tu. Okay, jadual panet ni. Okay. So untuk bila jadual ni, bila persilangan, okay, bagi jadual panet ni awak darab direct je. Okay, darab dia macam darab biasa matematik tu, direct je. Kalau BK besar ni, okay, B dengan B besar, K besar. So dapatlah yang ni. Dia mudah je. Okay. Cuma skema rajah saja tak boleh darab direct, tapi mesti mengikut apa yang dikehendaki, mengikut susunan. Okay. Yang ni direct, okay, BK. Tapi untuk yang bawah ni ataupun persilangan bagi persenyawaan dia ada perbezaan dia. Yang 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4 tu. Okay. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Itu lain. Yang tu kena buat persilangan yang betul lah. Kalau untuk jadual panet ni, ambil sahaja dia punya darab tu direct je. Kalau yang bawah sekali ni, B dengan B kecil, dapatlah B kecil ni, K dengan K kecil. Dan jadual ni penting untuk dihybrid. Dihybrid sangat penting. Okay? Sebab awak nak dapatkan nisbah. Untuk soalan dihybrid dia perlu cari dapatkan nisbah. Tapi kalau untuk monohybrid lebih kepada peratus dan juga nisbah. Yang tu dua. Ini banyak. So nak cari nisbah ni penting. Saya bimbang takut tersilap bilang biji bulat, biji hijau, kedut kuning, kedut hijau tu kena bilang betul-betul. Dan cara nak bilang memang kena buat satu-satu. Okay, buat satu-satu, tengok ada berapa yang bulat kuning. Okay. Trait dia bulat kuning. So carilah satu-satu. Kalau macam ni nampak mudah sebab awak nampak warna-warni ni hijau kuning. Tapi dalam exam mungkin hitam putih je. Okay? Jadi bila hitam putih tu awak kena rujuk pada bahagian fenotip ni lah. Okay? Fenotip bulat kuning dan juga genotip BBK. Okay? BBK alel dia tu. Okay. So itu untuk semalam. So kalau semalam pun tak faham, kena buat latihan lebih lagi. Okay, jelas. Okay, so hari ni kita masuk tadi tentang kumpulan darah. Okay. Semua dah tahu kumpulan darah ada 4 kumpulan iaitu ABO. Ini diringkaskan ABO, tapi kita ada 4 iaitu A, B, AB dan juga O. So sistem darah manusia ni merujuk hanya pada ABO. Tapi pada locus, okay, pada locus 3 alel ni duduknya berlainan. Okay, IA, IB dan IO. Alel. So ini adalah untuk alel. Okay. Nak makan, nak minum boleh. Tutup mata je tak boleh. Tutup mata, lepas tu sampai ke mana tak, itu yang tak boleh. Okay. Kalau tutup mata mendengar tu okey lagi lah kot. Tapi tutup mata sampai pada bola ke badminton ke, itu bahayalah. Okay. Satu lagi game tu kat tangan tu elakkan tengok kat sini. Okay. So tadi Alia dah terangkan dalam sel darah kita semua ni manusia ada 2 alel sahaja. Yang originalnya ada 3. Original pula dah. Yang asalnya ada 3 tapi dekat sel darah merah hanya ada 2 sahaja. Okay, siapa tahu tak masuk lagi research. Okay, tak apa, salah soalan tadi. Okay, so ini adalah
kumpulan darah ABO yang mana dominan lebih menguasai, so dia akan merujuk kepada jadual ini. Ni dia yang Alia tunjuk tadi. Okey. So saya nak tanya sikit. Yuli Kristina ada? Yuli Kristina? Siti Zulaika? Siti Zulaika ada? Ada Yazlin? Ada. Okey. Mana satu trait, mana satu ciri? Sini ada fenotip, ada genotip. Mana trait dia? Mana ciri dia? Awal-awal belajar bab ni. Trait mana trait? Boleh? Siti Zulaika? Tak agak cikgu. Ciri apa? Ciri tengok apa? Ni. Okay. Tak apalah, janji awak ada. Saya beritahu. Okey, kalau nak yang tak jelas lagi tu kena, sebab tu saya suka tanya soalan basic-basic je, sebab yang basic tu kena pegang, kena pegang. Okey, sebab nak buat penerangan penulisan kena ataupun perlu tulis perkataan yang tepat. Jadi kumpulan darah ni kita tahu dia adalah ciri di mana traitnya adalah trait A, trait B, AB dan juga O. Maksudnya inilah bagi sifat kumpulan darah. So ada 4 ni. Okey. Dari segi genotip dia, kita tak boleh nak gambarkan dia. Fenotip kita boleh lihat dengan jelas. Genotip ni, sorry jerit pula dah. Okey, genotip ni gene, so kita gunakan ataupun lambangkan dia dengan simbol IA, di mana A ni lebih dominan, okey, ataupun IAIO. So A ni menguasai lah, okey, dominan. Kalau IAIO, O tu resesif. So tak nampak lah, okey, ditindas. Dia ada, okey, dia ada dan dia resesif. Untuk B, okey, lagi sekali ulang, okey, B lebih dominan, so O adalah resesif dan seterusnya. Okey, siapa faham kenapa yang O ni IO saja, dia tak ada 2? Sebab O ni apa? Aisyah. O adalah kategori kumpulan apa? Kumpulan darah apa? Balik pada basic. Okey, Adam tolong jawab. Universal donor. Okey. Sebab dia boleh derma kat semua orang. Jadi dia hanya ada satu je, hanya O saja, termasuklah AB. Okey, AB ni pun kedekut. Jadi dia saja tunggal. Yang ni baik hati. Itu basic kumpulan darah form 3. Okey. So dari situ awak boleh tahu kenapa genotip dia ada yang ini ada 2, yang ini ada 1. Yang 2 ni disebabkan A tu lebih dominan dan juga B tu lebih dominan. Okey, seterusnya mana tadi? Okey, skema rajah. Sekejap. Okey. Soalan dalam exam, okey. Selalu macam inilah soalannya, okey. Dia akan cerita aplikasi, soalan aplikasi. Dia akan bagi tahu lelaki kumpulan B, perempuan kumpulan A, ataupun lelaki darah O, perempuan kumpulan AB. So, nak tak nak awak perlu buat banyak latihan. Sebab soalannya mungkin sama tapi dia akan tukar apa yang saya sebut tadi. Kalau yang ini dia bagi A, B. Okay, lelaki A, perempuan B. So, soalan tu akan keluar yang sama, konsep yang sama tapi dia tukar kumpulan darah. Okay. Lelaki kumpulan darah AB, perempuan kumpulan darah B. Okay. So kena fahamlah macam mana nak buat skema rajah nanti. Jadi bagaimana nak selesaikan, awak perlu tahu dahulu sama ada homozygot ataupun heterozygot. Wan Amir ada? Wan Amir? Okay, heterozygot. Kenapa heterozygot? Kenapa heterozygot? Dia kena selalu refresh. Sebab yang dah belajar tu tak boleh tinggal, kena ingat. Kenapa heterozygot? Tak boleh sebut nama kawan. Tak tahu lagi. Okey. Nak suruh siapa jawab?
Ramai nak tolong ni. Ada 62, 61. Siapa? Kuat sikit. Daniel Hakim. Yang lain pun okey, teruskan. Sebab heterozygote. Kenapa heterozygote? Okey, so itu menunjukkan sama ke berbeza? Berbeza pada locus yang berbeza lah. Okey, betul lah tu. Cuma saya nak awak ingat balik dia berbeza tu dekat mana. Allele tu berbeza pada locus yang berbeza. Okey, kedudukannya berbeza, so that's why ini adalah heterozygote. Okey. Siti Azliana ada? Siti Azliana? Tak sihat ke? Tak sihat. Robiatur. Dia pergi hospital. Hari ni juga. Semalam dah kan? Rahmah? Rahmah. Rahmah ada? Okey. Ataupun ni yang buka mic, yang buka apa? Ni senang. Ain Zulaika, homozygote apa? Ini senang tahu dah ada. Homozygote. Same allele. Okey. Pada locus yang sama. Okey, locus yang sama, dua allele yang sama. So itu adalah homozygote. So tadi adalah hetero. Okey, so dalam skema Rajah ini 5 markah ya. Okay, 5 markah. So mungkin dia akan kosongkan ini. So kena isilah. Ini awak perlu penuhkan yang bawah ni. Okey, ataupun semuanya kosong, awak perlu buat semua ni. Okey, sebab soalan ni memang banyak markah. Kadang-kadang ada 12 markah. Okey, first pastikan awak tahu tulis atas sekali ni, jangan tukar benda lain, mesti ada induk. Okey, induk, bapa dan ibu. And then genotype. Genotype kita tak nampak, tak boleh lihat, so kita guna simbol gene dia iaitu IA-IO untuk bapa. Okey, dan untuk ibu IB-IO. Okey, so ambil yang dominan ataupun proses meiosis berlaku. Cerita dia mudah ya, bila bapa dengan ibu awak ni ingat je, bapa dengan ibu akan berlaku proses meiosis. Okey, so dari meiosis tu akan terbentuknya gamet. Okey, dah ada gamet lah. Bapa ada gamet, ibu pun ada gamet, sebab kita tahu bagi bapa, apa gamet bagi bapa? Ain? Nampak Ain ke? Buka kamera boleh sebut terus. Bapa apa, ibu apa gamet dia? Sebab nak cepat. Gamet yang XXXY tu kan cerita bukan? So nama dia ada nama kan? Nama. Gamet jantan, gamet betina. So untuk gamet jantan apa? Sex chromosome. Tak tahu. Okey. Tak apa, bukan dia tak tahu, dia tak datang lah tu. Aisyah sebut tadi apa? Sperm. Ya. Sebab saya tanya tu, ya, benda simple. Saya tanya tu sebab saya tak nak awak tak faham apa benda yang berlaku dekat skema Rajah ni. Nak lukis pun tak faham. Jadi kena tahu yang basic dulu. Okay. So kenapa perlu ada gamet? Sebab gamet ni hasil daripada proses meiosis tadi. Okay, untuk bapa akan ada gamet dia iaitu IA dan juga IO. Ini cerita dan kena faham ini bukan gamet untuk hasil. Kena bezakan, bukannya gamet yang nak membentuk fetus semua tu. Ini dalam proses kita fokus pewarisan darah. Sebab awak kena ingat meiosis ni berlaku pada bahagian sel pembiakan yang mana daripada sini akan terbentuknya gamet-gamet yang real punya nanti. Maksudnya barulah nak sampai kepada anak-anak yang real tu nanti. Okay? Jadi meiosis ni banyak tempat dia, banyak dia punya orang kata apa, berulang, berlaku di kebanyakan tempat bahagian pembiakan. Okay? So untuk ini bahagian pewarisan darah ni, bapa tadi, okay? So dia akan membentuk gamet IA, IO.
Okay, so yang dominan adalah darah ataupun kumpulan alel IA. Untuk ibu IBIO dia akan dominan kepada kumpulan darah B. And then bila berlaku persenyawaan, okay, sebab ini alel yang sama jadi direct je, okay, persilangan yang terus saja awak ambil daripada genotip bapa ni, okay, teruskan saja. Tapi selepas persenyawaan untuk mendapatkan genotip anak ni, okay, jadi cara susunan ni, siapa yang lupa, awak boleh buat simbol sendirilah, IGMGP, ataupun kalau tak nak hafal, faham. Okay, faham dia mesti bermula dari induk, and then mesti ada genotip, iaitu dalam bentuk simbol, okay, and then berlaku meiosis. Okay, mestilah bila kacukkan dengan ibu apa, ada meiosis berlaku, and then baru ada gamet. Okay. Okay. Dan gamet ni masih lagi pada ibu dan bapa, asingkan lagi. And then persenyawaan barulah berlakunya persilangan untuk mendapatkan genotip anak. Okay, genotip lagi sekali tak boleh dilihat, gunakan simbol. So hasil persenyawaan tadi daripada bapa, IA, IB, okay, 1, 3, 1, 4. Okay, 1, 3, 1, 4. So dapatlah IA, IB. Okay, IA, IO. Dapatlah IA, IO ni. Ke sini. Kemudian 2, 3, 2, 4. Okay. Bila melukis persenyawaan ni, okay, bila lukisan awak ni nak guna pembaris boleh, tak nak guna tak apa, tapi pastikan jelas. Okay, pastikan jelas, tak boleh persilangan ni yang ini ke sana. Maksudnya pemeriksa kertas awak tu tak boleh nak detect mana dia punya arah. Okay. Jadi kembangkan dia. Sebab kalau ada setengah calon dia buat kecil macam ni. Dia buat macam ni huruf V tu. Itu macam mengelirukan. Okay. Jadi kena jelaskan dia punya garisan ni. And then yang sini kena ada arrow daripada bapa ni direct alel ni untuk membentuk gamet ni mesti ada arrow. Yang sini tak boleh ada arrow. Okay. Yang garisan untuk genotip anak ni tak boleh ada arrow. Okay. Yang ini perlu ada arrow. Okey, kemudian barulah pergi pada fenotip. Okey, fenotip kita dah tahu trait dia apa ataupun cirinya kumpulan darah. So traitnya kita boleh baca. Okey, kita boleh baca jelas kelihatan. So daripada IAIB itu menunjukkan kumpulan darah AB yang lebih dominan. Merujuk jadual tadi. Okey, yang ini untuk IO. So yang dominan adalah kumpulan darah A. Okay, trait A. And then I, B, I, O, kumpulan darah B dan seterusnya. Okay, so ambil lah. So last kali nisbah fenotip. 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah. Okay, ini mudah sebenarnya. Sebab dia tak menunjukkan banyak hemofilia ke, buta warna ke. So yang ini yang basic. Okay, so bila soalan minta lukis skema kacukai pewarisan darah. Inilah yang basic dia. Okay. Daripada bapa, ibu. Jangan hafal ya. Awak hafal habis. Okay. Tolong lukis. Tangan tu kena sentiasa bergerak. Okay. Baru awak faham ni pergi mana, ni pergi mana baru faham. Okay. Ada soalan? Lelaki ni saya risau ni. Pelajar lelaki? Tak ada? Boleh ya? Sebab kita belum masuk lagi yang hemofilia buta warna ni. So itu yang basic dulu. Okey, saya minta wakil 5 IS. Fazana. Ada? Okey. Okay, so I'll be presenting about the rhesus factor. Just now, Alia talked about the ABO blood group system. So now, the rhesus factor is an addition to the ABO blood group system, which is the rhesus factor, right? And the rhesus factor is an antigen that is present on the surface of the red blood cells. And the name of the antigen is antigen D, right? So just now we have antigen A, antigen B, and now we have antigen D. Okay, so the next thing is, teacher, one question. How do you pronounce this? Like, what's the difference? Which one? This one here, the RH capital and then the small RH.
Can see it. teacher. RH allele. Yeah, there's two. There's, how do you pronounce it? Is RHL? Both of them? Ah, Oh, this one is dominant and small Yeah. RH is But how do I pronounce it? Just RHLL? okay, no problem. Okay. Research. But then the You ask about research or about? no the Oh, allele. okay, The okay. allele. I know. Okay. We call it antigen research, and then RH research. Yes. Okay. Boleh. Research allele. Okay. So that means the capital RH pun letter. boleh, research pun boleh. Both of them, Research tu, teacher. yeah. Okay. 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 So then now we have A, B, and D, right? Okay, so the rhesus factor is controlled by a pair of alleles, which is the rhesus alleles, which is these two. And then the RH allele is dominant over the RH allele. Teacher, it sounds weird, teacher. RH allele Research and RH negative and research positive and research negative dah. Belum lagi. Okay. Lagi. So then, Ada dulu. so if the RH allele is dominant over the RH allele, and okay, this is not in our textbook, right? But I want to explain more so you guys can understand better. So example here, Ain has the antigen D in her body, right? So she's RH positive. And Aisha does not have the the D antigen in her body. If Ain gives her blood to Aisha, Aisha's antibodies will perform agglutination. We learned agglutination. Fazana, Yes, teacher. Fazan, sorry, yes, I interrupt sikit. Besarkan sikit tu boleh? Tak Well, nampak. How? Okay, teacher. Okay. Can? Fast, I Okay. think you should rotate the screen so Ah. it Oh, will okay, be okay. 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 Yeah, Right. this one. Okay. Okay. So if Ain gives Allah Akbar, if if Ain gives her blood to Aisha, Aisha's body will react by performing agglutination. Agglutination is whereby the antibodies coagulate the pathogens and make them an easy target to be trapped and destroyed by phagocytes. In this case, pathogens is the antigen D lah. Okay, so now the body will react. That means Aisha could even die if she receives Ain's blood because it's that dangerous because the body tak tahu the antigen D. Okay, now I want to talk about the RH positive and RH negative. If you have the rhesus factor, you are RH positive. And on the surface of your red blood cells, there will be antigen D. You guys can see this is the symbol of antigens. So now you'll have your RH positive, right? And if you are an individual who has the rhesus factor, there are two possibilities for the genotype. The first one is homozygous dominant, and the second one is heterozygous. Okay, next is for rhesus. If you don't have the rhesus factor, which is almost most of you guys, very rare to have this rhesus factor, you will be RH negative. And around your blood cell, around your surface of the red blood cells, you wouldn't have this antigen D like Ain had. And there are only one possibility for the genotype, which is homozygous recessive. Okay, now I'm going to be moving on to the example so you guys can see the bigger picture. So the first one, your father is your father's phenotype is homozygous Rh positive, and your mother's is homozygous Rh negative. So what would the kid be? What is the chances of the kid being Rh positive or Rh negative? Okay, so the parent's genotype is this, and then the mother's phenotype is this, right? So the gamete will be, I really don't know how to present it. Same thing, RH and RH also. Should I just say RH and RH? No problem, teruskan Okay. dulu. Okay, makes more sense. Okay, faham. Okay, so then now the gametes for the father is RH dominant, and for the mother is RH recessive, right? So then if you cross-section it, you would get a heterozygous RH positive. That means all of their kids would be Rh positive. Not even one of them would be Rh negative. Because, like I told you just now, Rh is the dominant, Rh dominant, right? So it's more dominant, therefore the kid is Rh positive. Second example is whereby
the father is heterozygous Rh positive and the mother is heterozygous Rh negative. So what are the possibilities of the children getting Rh negative or Rh positive? So the parents' genotype is Rh dominant and Rh recessive, and the mothers are both Rh recessive. So if you guys do the math, like the cross section, you guys can see that the Rh dominant will cross section with the Rh recessive, and it would become Rh dominant and Rh recessive. And for this one, if you cross section it, you have Rh recessive and Rh recessive, where you get Rh recessive lah. So then the phenotype of the offspring would be heterozygous Rh positive and also homozygous Rh negative. So there are two possibilities here. So there are a 50-50 chance of the kid being Rh positive or Rh negative. Okay, last but not least, this is a fun fact, right? In the normal world, like in normal medical world, you will call it Rh null or you would call it the golden blood. Because it's so rare, like it's super rare for you guys to have this Rh null blood. So we call it the golden blood because it's very valuable. Okay, thank you. That's all from me. Okay, thank you, Fazana. Okay, is it your golden blood? Hopefully, teacher, I can Fazana. make a lot of money. Okay, tak apa. One day But no, teacher, I'm O negative, so no money. you for buat me. research sendirilah yang tu. Mana tahu genetik akan datang. Okay, tak apa. So bidang ni sebenarnya macam-macam boleh buat kalau awak ni memang brilliant, kumpulan darah tu boleh buat research. Okay. Sekejap, apa jadi ni? Okay, so soalan. Semua faham ke? Tolong. Faham Ada je. soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya tak terangkan. Sebab cantik budak. Cepat. Ada soalan tak? Faham? Boleh faham? Kelas? Tak mengaku, semua faham ke? Alhamdulillah, teacher, that means I did a good job. Congratulations lah. Okay. So kalau faham saya go through saja, saya tak detailkan. Tapi kalau tak faham boleh DM lah. DM Fazana atau DM saya. Fazana boleh masukkan bagi dekat Aisyah, masukkan dalam grup masing-masing lah. 5IR ataupun 5IS. Nota tadi tu. Okay. Dan sebenarnya 5IR boleh ambil nota tu. Tak kisahlah BI tak ada masalah. Sebab saya nak cerita lah, BI ni tak nak awak akan belajar dalam BI bio ni. Tak kira subjek mana lah, bila sambung belajar semuanya English jadi boleh ambil nota tu. Sebab bukan mudah bila awak tak pernah belajar BI untuk terms bio ni. Dia macam ada sangkut sikit lah bila nak sambung belajar. Tapi bila dah belajar dalam BM ke BI, faham konsep tak ada masalah. Sebab saya diploma microbiology semua English. Present dalam bahasa Inggeris, buat projek akhir pun bahasa Inggeris, tapi tak ada masalah, yang penting faham konsep. Nak BI ke BM tu itu depends pada masing-masing lah. So tapi bila sambung belajar tak nak memang dalam bahasa Inggeris. Habis juga saya belajar, tak ada masalah pun. So faktor research tadi, sebenarnya siapa tahu research tu asal perkataannya daripada mana? Ada tak yang buat kajian? Nak jadi pengkaji kan? Ada baca tak? Research tu dari mana sebenarnya? Terima je. Dalam nota terima je. Kalau awak nak tahu dia sebenarnya daripada nama salah seekor kera, monkey, kera, tapi kategori kera. Itu daripada saintis yang bernama Carl Landsteiner dengan Weiner. Sebab dia buat kajian ni untuk dapatkan sama ada darah kita ni boleh boleh bercampur ataupun tidak dengan individu lain. That's why kajian dibuat oleh Carl ni. Dia menggunakan kera saja, dan darah kera tadi diambil dan dicucuk pada khinzir dan juga kelinci. Kelinci tu apa, tahu tak? Siapa tahu kelinci tu apa? Ni bahasa sana sikit. Teacher, in Arnab. English. Arnab. Okay. Arnab.
Ya, betul. Okey, kita belajar banyak bahasa. Okey, so daripada kera tadi, darah kera disuntik kepada khinzir dengan kelinci and then dapatlah baru dapat research positif ataupun negatif tadi baru disuntik kepada manusia untuk ujian daripada Carl ni. Okey. Sebab Carl ni pada mulanya dia tak buat kajian ni kerana dia jumpa satu campuran darah yang mana basic dia campur darah yang sama, derma darah yang sama, jadi bergumpal. Bila bergumpal, agglutination tu, okey, itu yang membuatkan dia nak buat research. Okey, kenapa boleh bergumpal tu. Okey. So balik pada darah ni, itu asal usul research tadi. Dia dijumpai oleh penyelidik Carl. Okey. So yang ini kita dah belajar tadi asas dia kumpulan darah ABO dan satu lagi yang dijumpai iaitu di atas sel darah merah iaitu kumpulan antigen D. Okey. Setiap kumpulan darah manusia mempunyai antigen A dan B, tapi selain daripada itu ada satu lagi yang ada iaitu antigen D. That's why semua orang mempunyai RH ataupun research positif dan juga research negatif. Okay, so pastikan awak tahu awak kumpulan darah apa. Okay, kalau contoh saya B, okay, kumpulan darah B research positif. Sebab okay, dia akan menentukan awak punya variasi anak-anak nanti. Okay, sebab ada setengah orang mempunyai darah O research negatif. Itu sangat berbahaya. Okay, so kena tahu awak ni research positif ke negatif. Membahaya maksud saya ni ada pelbagai kemungkinan lah, sama ada dari segi nak melahirkan zuriat ataupun tak dapat zuriat, okey, ada masalah kanser dan sebagainya, okey, fibroid dan sebagainya. So kena tahu awak ni research positif ataupun negatif. Dan lagi satu, untuk mengelakkan pendemaan darah tu, kalau RH positif menerima research ataupun research positif, dia tak akan menggumpal, okey. Kalau RH positif ataupun terima RH negatif pun okey, tak ada masalah. Tetapi RH negatif menerima RH positif ataupun research positif tadi, dia first step dia okey. Tapi second step dia akan mengalami masalah penggumpalan. Itu problem orang RH negatif. Okay. So kena tahu awak ni kategori kumpulan darah mana. Okay. Okay, so dalam kumpulan darah ni kita ada persilangan kacukan pewarisan faktor research. Okay, yang pertama awak tengok dua situasi kat sini. Okay, Fazana pun dah terangkan tadi. Pastikan yang tepi ni dengan semua sekali ni awak boleh fahamkan and then dapat apa tu kena buat latihan lah. Kalau tak awak tak tahu macam mana dapat positif negatif ni. Okay. Kalau saya cakap bagi tahu macam ni mungkin tak nampak. Okay, dia kena buat latihan. Tapi yang pasti dia mesti bermula dengan induk. Okay. Genotik. Okay. Bagi yang tak nampak guna simbol. So bapa ada dua alel iaitu positif-positif. So dua alel yang sama tu adalah homozygot. Jadi bila baca ni awak boleh cerita ya. Itu yang penting. Okay. Kemudian ibu. Kalau salah betulkan ya, saya nampak tak nampak ni. Positif-positif tu. Ibu dia. Negatif. Negatif, okey. So, ini adalah dominan lebih kepada research negatif. Okay, RH negatif. Kemudian yang ini situasi dua. Okay, digabungkan teruslah. Okay, dua situasi ya. Okay, kemudian macam biasa, meiosis berlaku menghasilkan gamet. Okay, so gamet daripada bapa dominannya lebih kepada RH positif, yang ibu lebih kepada RH negatif. Persenyawaan berlaku. Okay, persenyawaan berlaku akhirnya akan membentuk anak dia RH positif, RH negatif, tetapi positif lebih dominan. Maka fenotip dia, fenotip jelas boleh nampak kena tulis, so research positif. Okay, so kat fenotip ni ingat ya semua, jangan pula tulis simbol. Okay, simbol dekat genotip saja. RH positif, RH negatif. Yang fenotip mesti tulis. Maksud saya kat sini jangan tulis research positif. Awak buat simbol tambah VE tu. Okay, so tak boleh eja penuh sebab dia adalah fenotip anak. So itu adalah research positif.
Yang ini adalah research positif hasil daripada persenyawaan bapa yang memberi positif. Okey, kemudian ibu negatif. So positif lebih dominan. Ingat ya, yang dominan tu yang awak ambil. Walaupun ada negatif kat sini, ambil yang dominan. Okay, sebab kalau tak faham nanti ini yang berterabur tu. Okay, kalau tak faham mana yang dominan, mana yang resesif. Okay, and then kacukan ini, persenyawaan ini negatif. So kenapa dapat negatif? Sebab negatif ni lebih dominan. Kedua-duanya adalah resus negatif. Okay, so buat persilangan ni, okay, baru nampak okay, dia punya hasil nisbah dia apa. So kalau ini ke semua anak dia research positif lah. Ini kebanyakan keluarga, anak-anak dia semua research positif. Tetapi kalau ada ibu yang membawa RH negatif, setengah-setengahnya memang satu takdir lah, tak dapat zuriat. Ada setengah tu memang tak dapat dapat juga zuriat, tapi anak dia macam ni lah, okay? Setengah positif, setengah resesif negatif ni. Okay, ada soalan kat sini? Pelajar lelaki, semua jelas? Senyap. Macam biasa Okey. Tak ada soalan. Kita tengok ujian nanti Kita buat ujian nanti. Okey, thalassemia. Okay, thalassemia. Ini lebih kepada penyakit penyakit pewarisan yang mana berlaku pada autosom. Okey. Kalau Klinefelter syndrome Down, dia merujuk kepada kecacatan apa? Iman Insyirah ada? Putri Syafiqah ada? Nohaidah ada? Ya, cikgu. Okey, Nohaidah. Okey, kalau saya sebut tadi syndrome Down, Klinefelter dengan sindrom Turner tu, dia kecacatan pada bahagian apa? Kejap. Dari apa mulut dia sengit semua tu cikgu. Bukan, itu apa pandangan umum. Fokus pada genetik dia, gen dia, karyotip dia. Kromosom dia lebih tu cikgu. Okey, kromosom adalah sikit jawapan tu. Okey, thank you. So maksudnya kat sini itu semua disebabkan oleh kecacatan atau lebih atau kurang pada bahagian kromosom seks. Okey. Tapi untuk thalassemia, lepas ni kita tengok buta warna dan sebagainya, ia merujuk kepada bahagian kecacatan ataupun perubahan yang berlaku pada karyotip autosom. So autosom ni ada berapa autosom? Sofia? Sofia? Ada berapa autosom? 44. 44 autosom. Okey. Baik, betul. Okey. Senang, basic Okey. So kita ada 44 autosom dan bila berlaku thalassemia atau buta warna ni, kalau thalassemia dia disebabkan mutasi jin pada autosom nombor 11 dan 16. Jadi boleh tengok gambar rajah karyotip tu pada nombor 11 dan 16 ada masalah. So itu yang menyebabkan seseorang tu mendapat penyakit thalassemia. Okey, sebab tu kita panggil penyakit pewarisan. So hemoglobin dia tak normal. Kalau siapa yang pernah ada kawan dia mempunyai penyakit thalassemia ni, awak boleh lihat dia agak ataupun sentiasa lemah sebab dia kekurangan hemoglobin. Okey, apa fungsi hemoglobin? Siti Sumayah ada? Ada cikgu. Okey, apa fungsi hemoglobin? Tak sure. Basic form 3. Okey, tak apa, tak sure, kita tanya orang lain. Rushda sana. Nurul Ashiken. Nabilah Zatasha. Siapa tu? Saya ada. Ada jawab. Apa dia hemoglobin? Hemoglobin ni carries oxygen to the whole body ke cikgu? Yeah, okay. Combine with oxygen to membentukkan oksihemoglobin. Okay.
Hemoglobin bergabung dengan oksigen membentuk oksihemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh sel badan. Okay? Selepas pergi ke jantung ke semua tu, jantung mengempang ke seluruh badan. So nak faham thalassemia ni, kena fahamlah hemoglobin tu tugasnya apa. Sebab pasien yang mengalami penyakit thalassemia ni, hemoglobin dia abnormal. Okay? Bila abnormal, jadi bila nak mengangkut oksigen tu, nak mengangkut ataupun nak bergabung dengan oksigen tadi, dia akan mengalami masalah lah. Jadi sel darah merah dia lebih kecil dan lebih pucat. Okay? Sebab kita tahu hemoglobin ni ialah sejenis protein yang mana dia memberikan sel darah merah tu warna merah. Jadi bila tak sempurna, tak normal, abnormal, jadi saiz untuk sel darah merah orang thalassemia ni, saiz dia sangat kecil dan juga warnanya tak semerah orang normal lah. Okay, warna sel darah merah tu pucat. Okay, so apa yang berlaku dalam skema rajah pewarisan thalassemia sama juga dengan yang basic. Okay, kalau ibu dia normal, bapa dia pembawa, so dapatlah yang anak dia normal dan juga pembawa. Ni persilangan dia. Okay, dan ini anak-anak dia. Okay, tapi kalau kedua-dua mak ayah dia pembawa, that's why kalau nak kahwin boleh check dulu sama ada pasangan tu ada thalassemia ataupun tak lah. Ini terpulanglah pada individu tak nak check pun tak apa. Okay. So awak tengok persilangan ni, okay, pewarisan thalassemia ni lebih kepada sama juga kalau awak ikut format 1314, 2324, so akan dapat seorang anak normal, seorang anak pengidap. So yang lain ni adalah pembawa. Okay. Awak boleh cuba sendiri guna konsep persilangan 1314 tu. Okay, sebab yang ini ada dua, cuma ini menunjukkan fenotip saja, nampak warna saja. Okay, dia tak bagi simbol ataupun genotik. Okay, jadi cuma dia bagi tahu ini adalah pembawa dan bapa dia juga pembawa. So buat persilangan memang awak akan dapat ni. Okay. Itu contoh skema rajah untuk pesakit thalassemia. Okay. Dan thalassemia ni ada minor, ada major. Kalau pembawa tu lebih kepada minor lah. Sebab dia membawa allele resesif sahaja. Okay. Tapi untuk yang major ni lebih kepada yang betul-betul yang dia bukan pembawa, memang dia mengidap thalassemia. Itu major lah. Okay. Dan kalau nak tahu, saya sebut dah tadi, boleh buat ujian darah. Awak boleh tengok sel darah merah ni di bawah mikroskop. Okay. Bentuk-bentuk dia. Okay, sama ada dia bentuk dui cekung ataupun bentuk saiz kecil dan pucat. Itu menunjukkan dia ada thalassemia. Okay. Kemudian tanda-tanda lain awak boleh tengok dari segi muka dia mungkin pucat, okay, cepat sesak nafas dan lingkungan umur boleh detect daripada umur 3, okay, 3 hingga 18 bulan. Biasa daripada bayi lagi dah boleh kesanlah dia ni ada sama ada pembawa thalassemia ataupun mengidap thalassemia sepenuhnya. Okay. Dan dari segi proses pembesaran akan terganggulah Okey. Kemudian kita tengok pada penentuan jantina. Okey, semua dah tahu dari segi kromosom lelaki dan perempuan, autosom 44, sel gamet. Okey, ada XY untuk lelaki dan SS untuk perempuan. Yang mana sperma dihasilkan oleh testis iaitu dalam bentuk haploid dan dia membawa X dan Y. 22, 22. Okey, bagi 2 Manakala oosit sekunder. Tiba-tiba ada oosit sekunder. Awak belum belajar dia punya skema rajah lagi tentang oosit ni. Okay, tapi tak apa, dia sebut dulu. Okay. Kita ada oosit sekunder, oosit primer. Siapa tahu oosit ni untuk sperma ke ovum? Cikgu, ovum cikgu. Ovum. Okay. Baru nak sebut nama. Okay, thank you. Simple je, okay. Ovum. Sebab basic awak belajar ovum campur sperm dapat zygote, embrio semua. Tapi yang detailnya sebelum nak jadi ovum tu, dia bermula daripada oosit.
Okay. That's why perkiraan proses kandungan dan sebagainya tu awal ya. So dia sebenarnya bermula dari oosit. Okay, oosit primer, oosit sekunder, dan untuk sekunder ni dia dalam bentuk haploid. Okay, iaitu 22 tambah X. Okay, so seks jantina akan ditentukan semasa proses persenyawaan. Okay, lega saya kalau saya tanya tu ada orang jawab. Baru saya rasa saya mengajar orang. Kalau senyap sunyi tu macam lain macam. Okay. Okay, ini dia persilangan untuk jantina ya. Okay, cara nak baca. Okay, semalam kita dah tahu untuk Y, kromosom dia lebih pendek. Untuk X lebih panjang berbanding Y. Untuk kromosom bagi lelaki ataupun ayah. Okay. Ini cycle lah ya. Dapat anak lelaki SY lah, anak perempuan XX. So hasil daripada proses persenyawaan antara ibu dan ayah. Okay, skema rajah. Okay, skema rajah basic ni saya minta semua boleh buat lah ya. Tangan kat sebelah tu ambil pensel lukis tanpa tengok. Kalau boleh tanpa tengok. Okay, fahamkan dulu untuk latihan masing-masing. Okay, jangan tunggu cikgu suruh. Okay, boleh buat latihan sendiri. Macam mana last kali dapat nisbah ni. Okay, nisbah untuk fenotip iaitu perempuan lelaki 1:1. So caranya mudah saja, basic balik yang skema rajah yang awal-awal sebelum ni. Kalau bapa kita dah tahu autosom dia 44 tambah SY, ibu 44 tambah XX. Okey, itu adalah genotik. Okey, mulakan dengan genotik sebab kita tak jelas, tak dapat lihat dia. Dan tapi kita tahu bapa ni membawa autosom iaitu kromosom yang ada SY, ibu yang ada XX. Jadi itu adalah kategori genotik. Okey, kemudian berlaku meiosis. Dan meiosis ni untuk bapa di mana dia berlaku? Okey, adalah semasa proses penghasilan sperma yang banyak tu lah. Okey. So kita ambil satu je. Okey, daripada berjuta-juta sperma tu kita ambil satu je meiosis tu. Maka dia akan menghasilkan anak sperma tadi tu, gamet lah, ambil satu saja. So daripada 44 SY tu proses meiosis akan membahagi. So kita ambil 2 iaitu 22 tambah X, 22 tambah Y. Okay. Takkan nak lukis semua kat sini kan. Jadi kita ambil satu contoh saja. Sebab kita dah belajar meiosis ni menghasilkan 4 sel anak. Sebab dia hasil gabungan yang sama pada lokus yang sama. Okay, sebab homozygot. Okay, jadi so ambil satu contoh saja, letaklah gamet tu kat sini. That's why kena faham yang persenyawaan asas tu. Okay, maksud saya untuk meiosis. Okay. Kemudian untuk ibu kita ambil satu saja, contoh 22 tambah X, sebab satu lagi sama juga. Sebab dia sama, satu lagi 22 tambah X juga. Okay, sebab ibu ni XX. Jadi kita ambil satu contoh saja. Okay, so daripada contoh-contoh gamet ni kita buat ataupun kita tengok proses persenyawaan dia. Okay, diffusion. Okay, kemudian menghasilkan genotip anak. Okay, so bila berlaku proses penyawaan, tak boleh awak tulis fenotip dulu ya. Sebab dia hasil daripada gamet ni. Tengok susunan ni. Tak boleh awak tulis fenotip. Kenapa cikgu? Sebab awak mendapat hasil ni dari gamet yang dalam bentuk jin. Okay, ataupun untuk simbol tu. Bateri pun dah habis. Oh, patutlah 21. Okey, tak apa, sikit lagi. Okay, so pastikan genotip dulu hasil daripada persilangan persenyawaan ni. So 22 tambah 22, 44. X tambah X. Okay, X bapa daripada bapa and then X daripada ibu. So dapatlah yang ini. Okay, sebab saya tak nak lagi bawah ni. Okay, kemudian genetik anak untuk daripada contoh ibu pula. Okay, 22 tambah Y. Okay, dapatlah 44. Okay, 22 tambah 22. Y daripada ayah. Okay, tambah dengan X daripada ibu. So dapatlah fenotip anak yang ini perempuan. Okay, sebab kita dah tahu XX dan yang ini lelaki. Okay. And then last kali barulah awak tulis nisbah fenotip. So nampak terang lah. Okay, satu-satu.
Okay. So gambar rajah ni pastikan awak faham kehendak soalan. Okay, kehendak soalan sebab dia tengok dia soalan tu minta apa. Okay, cuma yang basic ni harap awak jelas lah. Especially bahagian tepi ni. Saya risau yang ni takut tunggal langgang. Susunan dia tu kena faham cara nak tulis. Dan nak faham yang ini kena faham kat sini. Bila faham kat sini baru mudah nak tulis kat tepi ni. Okay, yang mula-mula tu mesti induk. Okay. Okay. So nak jelas lagi kita buat latihan. Okay, and then ciri terangkai seks minggu depan. Volunteer. Pak IS, Pak lagi. 5 ayat 5S. Siapa? Ada tak? Ciri terangkai seks. Seorang? Cikgu like ke? Tu. Pecah tak suara kau? I think a charge went off. Charge what? Laptop, remember just now was battery low? Yeah. I think her laptop died. Yeah. I think so. Did she left? Yeah. Yeah, I think she left. It's okay. She's gonna come back soon. Cikgu Azizah kata cikgu nak nama seorang wakil untuk bentang for next chapter. So, okay. So, class ended. Bye everyone. Thank you for today.